Dulu belajar solat niat sebelum takbir, sekarang belajar niat berserta takbir. Dulu punya solat kena qada ke? Ada pendapat dalam mazhab kita, niat itu syarat kepada sembahyang, bukan rukun sembahyang. Maka orang yang niat lagu tu, maka dia ambil pendapat lemah. Kalau ambil pendapat lemah tak payah qada lah. Sekarang dah belajar dah pendapat muktamad, hak betul niat berserta dengan takbir. Mata saya pernah bengkok kerana resdu menyebabkan terasa sakit sangat pada mata ketika sujud. Hingga susah nak fokus dan baca, rasa cepat nak habiskan bacaan dalam sujud. Ketika sujud je mesti akan rasa sakit. Boleh kedok dahi tak menyentuh lantai, iaitu sujud separuh. Kalau situasi sakit macam tu atau macam mana nak sujud. Okey. Kita misalnya demam orang ataupun demam sakit kepala, kalau kita sujud jadi serumpun nak pecah kepala ni. Kerana darah turun kepada kepala dia jadi sakit. Maka sujud sekadar baca subhanallah sekali. Tak? Subhanallah. Akak selalu. Dan kalau kita payah nak semaya berjemaah, kita semaya di rumah. Lepas tu, kalulah tak boleh letak langsung. Kita condong saja sakit dah kepala, tak boleh nak letak langsung. Maka dimaafkan daripada sujud, maka buat isyarat saja. Misalnya kita kalau tinggi sikit, kepala ni ke belakang tinggi sikit sakit, maka kita buat isyarat lagu ni sujud. Sekadar kita tak sakit. Tak wajib kita tahan kesakitan untuk melakukan sujud. Tak wajib. Berarti boleh kita tinggalkan sujud kerana sakit. Ya, boleh. Buatlah isyarat lagu mana hak penting. Sujud itu lebih rendah daripada rokok. Apa hukum niat banyak kali masa mandi wajib dan wuduk, hukum dia sah, tak ada masalah apa. Ada pendapat kata batal, tak apalah, itu pendapat lemah. Pendapat muktamad tak batal. Lepas solat qada perlu doa ke? Tak payah. Ustaz Musila ni ke tak dibenarkan semaya Jumaat di masjid. Tapi saya pergi semacam curi-curi di masjid dengan orang kampung. Adakah salah kerja saya ni minta penjelasan? Gini, lah ni musim nyakit. Katanya kerajaan kalau pergi takut jakit di masjid. Kerana takutlah jakit di speaker masjid kau lagu mana tak tahulah. Tetapi kita pergi senyap-senyap ni nak kata berdosa pun dok, tetapi pandai-pandailah lagu tu. Hak moleknya dah demo suruh semaya di rumah, kalau kita semaya di rumah pun jangan rasa bersalah. Jangan rasa berdosa, pokok dia suruh kita semaya di rumah lah ni. Kalau benda tu salah, pokok dia akan tanggunglah dosa dia di akhirat, jawablah depan Tuhan. Kita tak usah takut. Apa rasa gelisah semaya-semaya di rumah. Mana tak lagi masjid. Dah demo lagi, tak dosa alik kita dah. Memanglah kita nak mari masjid, tetapi tidak jangan rasa apa-apa sebab kita nak semaya Jumaat di masjid. Tak usah duk bimbang tak payah buat usaha, sungguh dia. Bukan main lah. Upah orang, kita tok bila, kita tok imam, nak pergi semaya di masjid. Tak payah sungguh-sungguh lagu tu, semaya di rumah lah. Lah ni ada live dengan ngajar molek-molek. Tak usah duk pergi masjid lah. Jadi masalah pulak, ke masuk jara kena bayar 5,000, gege gepa dah pulak. Ustaz, saya kerap kali bermimpi ulama yang sama. Perlu kodok saya bertemu ulama itu minta nasihat. Gilah temu dengan dia nya. Nak pergi temu dah, mimpi dah tu. Gilah temu dengan dia nya. Bagaimana perjalanan ruh orang non-muslim? Adakah orang non-muslim akan ditanya di dalam kubur? Mereka akan dibangkit di padang mahsyar juga ke? Ya. Ditanya dalam kubur? Ya. Kawan saya non-muslim tapi dia baik, adakah ada syurga untuk mereka? Tidak ada. Kebaikan orang kafir dua saja. Tuhan akan hindarkan dia daripada bala atas muka dunia. Misalnya dia patut kena penyakit, jadi tak kena penyakit. Ataupun Tuhan wi dia ong. Ong ni hidup dia ada tua. Keluarga dia bahagia, anak dia bijak-bijak, gitu sahaja. Balasan di akhirat hanya untuk orang Islam sahaja, balasan syurga. Baiklah setara mana pun orang kafir, sebenarnya ia jahat. Kerana sejahat-jahat maksiat adalah kafir dengan Tuhan. Hak ni tak boleh lawan, sejahat-jahat maksiat. Zina tiap hari tiap malam, bunuh orang tiap-tiap hari malam, tak boleh lawan lagi dengan kafir ni. Kafir ni tidak iktiraf Allah Ta'ala. Maka Tuhan paling marah sekali tak iktiraf dia sebagai Tuhan. Muak maksiat tak dengar kata boleh kira lagi.
Ni siapa aku pun mutak itirah. Oh, besar sekali lah. Ustaz, apa hukum pekerjaan menyolek pengantin dan memuatkan naik foto gambar-gambar solatkan tersebut ke media sosial? Gini, bapa kita duk solat pengantin tu tak ada masalah. Ingat kerja make up artis kau make up apa dia tak ada masalah. Apa dia kerja make up? Lepas tu salah orang yang mendedah ke dia. Orang tu sendiri. Kerja kecantikan misalnya, buat spa kecantikan, tak salah. Kok salah tu orang tu yang guna hidup tayar depan orang. Salah dia dah lah. Kita je nyolek demo. Jadi demo pergi bubuh dalam gambar apa dia. Tak boleh lah. Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang ilmu Kah 40. Hamba pun tak ingat dah Kah 40 ni. Ada satu perkataan, ada 40 kaf. Kaf, huruf kaf. Ni kaf. Ya adalah baca dia, apa dia maksud pun saya tidak tahu juga. Adalah banyaklah kelebihan dia. Kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatun kifka fuha kaf lagu tu kaki maini kana mungkalikan kakari kakakah tuksi musaksakan angkalat lakal kalaka namu kah 40 butik kah ya ada 40 kah apa hukum bila tercerita aib sendiri pada kawan baik? Lepas tu tercerita, tertahu dah lah dianya. Dah tercerita, tertahu dah lah. Sedekah aib itu telah ditutup oleh Allah. Apa ada seorang ustaz kata siapa cerita aib sendiri kepada orang lain, ia dikela muhajirin, itu Allah tak akan ampun dosa dia. Betul kau ustaz? Siapa perlu saya buat bila saya sudah tercerita kepada itu? Muhajirin ni bukan orang muhajirin Ansar. Nah, Tuhan tak akan ampun dosa, Tuhan akan ampun dosa manusia selama mana dia tidak jadi muhajirin. Mujahirin. Bukan mujahirin, mujahirin. Tuhan akan ampun dosa manusia selama mana dia tidak mujahirin. Betul, mujahirin. Apa maksud mujahirin? Menzahir-zahirkan maksiat. Selama mana dia buat maksiat dan dia malu, dia masih sembunyi, tu ada harapan Tuhan nak maaf dia. Tetapi kalau dia buat maksiat, dia tunjuk-tunjuk, dia openg, bukan kita nak kata macam orang hok tak ada maruah lah ni lah. Dedah aurat lah gapo dia jadilah gapo-gapo dia pun jadi artis sukan ko, artis biasa ko gapo dia, maka dia sebar-sebar pula maksiat dia. Rasa bangga dah pula, rasa gapo, maka maksiat lagu ni Tuhan kata aku tak apung. Bapa, dah mu rasa bangga sangat dengan maksiat, rasa tak salah sangat. Tu mujahirin. Maka tak salah kita menceritakan aib kita mungkin sebagai pengalaman kepada saing-saing kita untuk jadi pelajaran. Gitu tak apa. Adakah wajib lurus ke belakang ketika sujud? Dan kalau wajib, adakah wajib dengan ijma'? Allah, lurus ke belakang ketika sujud lagu mana? Straight ke mana? Dah. Tak apa, belok tak ada masalah apa. Sujud biasalah, sujud gitu. Lurus ke lagu mana? Buat straight betul gitu ke mana? Menerak rapat habis, straight gitu lah, jadi pelik juga. Cuma katanya ulama sunat jauh ke renggai di antara pohon dengan perut. Lagu tu. Ustaz, apakah maksud cinta kerana Allah? Cinta kerana Allah ni kita sayang dia kerana Allah. Bukan kerana nafsu, bukan kerana kepentingan diri kita. Bapa awak suka kepada lelaki ni? Bapa awak suka kepada perempuan ni? Saya suka kepada dia kerana Allah. Apa bukti awak suka kepada Allah? Apa maksud awak suka perempuan ini kerana Allah? Dia sebagai teman saya. Saya nak buat ibadat, dia jadi teman kepada saya. Saya nak berjalan kepada Allah, dialah. Saya tak payah basuh baju dah, dia tolong basuh baju saya, serbai saya juga gosok baju. Tidakkah dia tolong saya ke jalanmu ya Allah? Maka saya kerana dia membantu aku kepadamu ya Allah. Bukan kerana nafsu semata-mata, kerana nak berseronok dengan dia. Ini bukan saya kerana Allah. Kita saya kepada lelaki ni, bapa saya kerana dia menasihati saya, bantu saya di dalam buat kebaikan. Maka saya dia sebab dia saya kerana diri saya supaya tidak jatuh dalam neraka. Ni saya kerana Allah dipanggil.
Tapi kerana saya ada kepentingan, apa dia mau saya sangat ke dia ni? Oh, sebab dia ada duit pitih ke saya. Sebab ada kepentingan saya sayang dengan dia, sebab saya ada projek dengan dia, sebab gini. Ni bukan saya kerana Allah. Saya ni ada 3. Dia panggil saudara-saudara saya ni fillah, lillah, billah. Orang kata saudara fillah. Saudara fillah, lillah, billah. Fillah dengan mana? Saya kerana atas nama Islam. Saya, katanya ulama, ikhwah, saudara ataupun mahabbah atas nama fillah, Jafar. Apa maksud Jafar? Kering. Apa maksud kering? Kita. Bapa demo tak pergi rumah saudara demo. Tidak dia orang Islam juga. Kita pergilah. Lepas tu saudara atas dasar apa? Saya atas nama agama. Nak kata lagu mana? Jafar. Saya atas nama fillah kering. Dia panggil. Jafar rasa kering. Saya lillah pula sofa. Saya. Bapa awak pergi rumah dia. Ada orang bapa awak segel sebab dia orang Islam. Kata tak? Lillah saya buat ni. Oh, sofa. Murni. Hubungan ini sangat murni. Sofa. Hak mula-mula Jafar. Kedua sofa. Hak ketiga paling tinggi sekali. Mahabbah billah. Apa dia? Fana. Bapa demo saya, bapa awak saya ke dia. Bapa awak cara ke dia. Bapa dia sakit awak ziarah. Billah. Saya pun tak tahu. Tuhan buat saya jadi saya ke dia. Billah. Semata-mata. Fana. Tak ada kepentingan langsung. Oh ni saya paling tinggi. Fana. Seperti saya para nabi-nabi umat dia. Ada kepentingan? Dia ada apa dia tak? Tak. Lillah. Billah. Tu lagu tu. Tu cinta kerana Allah ada banyak martabat. Saya nak tanya betul kau dak ucap la ilaha illallah di mulut Muhammad Rasulullah kena hadir dari hati. Ya, ulama kata. Jangan pisahkan di antara kalimah la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Moleknya apabila sebut la ilaha illallah, kalau malah sebut di luar dari hati sebut Muhammad Rasulullah. Ustaz, sebab apa? Sebab la ilaha illallah ni ada orang kafir. Semata-mata sebut la ilaha illallah masih lagi kafir. Ada satu golongan dia percaya kepada Tuhan, Allah Taala sebagai Tuhan, tapi dia ingkar dengan kenabian Muhammad. Maka kita nak bezakan dengan akidah kumpulan ni, maka kita sebut Muhammad Rasulullah. Boleh kau kalau saya sedekah duit untuk rumah anak yatim, lepas tu minta depa doa kepada saya, adakah saya tak ikhlas atas derma saya saat ni? Gini. Kita duit ke orang, sudahlah cerita kita. Lepas pada tu kita minta gapo-gapo tu bab lain pula. Awak masuk duit sana awak ada niat nak balasan ke tak? Tak ada niat. Okey, ikhlas dah lah. Lepas tu, saya jumpa orang-orang soleh ni saya nak minta doa lah. Sempena gapo dia. Bukan kata sebab saat ni dak, saat ni sudah dah. Lagu tu. Jadi tak semestinya kalau kita minta doa tu jadi tidak ikhlas dak. Tak ada masalah apa. Hamba nak tanya betul kau ada hadis mengenai daun sena itu. Tak tahu hamba rasa ada hadis bab sanak ni. Sanak ni ada saja ni pokok yang bermolek untuk bab rawatan perut. Tengoklah dalam kitab Tibun Nawawi Ibnu Jauzi itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada sebut mengenai daun sanak. Takut dia ada letak hadis dalam tu. Saya tak ingat Apa hukum semasa wuduk membasuh muka tiba-tiba ada darah daripada jarak keluar? Basuhlah. Basuh batal semaya? Tak. Basuhlah darah tu kena najis. Basuhlah. Gitu saja. Batal semaya? Tak batal semaya. Apa hukum melabur dalam ASB, Amanah Sahih Bumi Putera? Hukum dia harus. Ada salah satu muamalah, salah satu perniagaan. Tetapi kena pastikanlah lagu sahih tu sahih yang halal ke tak. Syarikat tu jual kuih ke. Jangan syarikat jual arak kita labur. Tu jadi haram lah. Boleh kau orang membaca talqin duduk di atas tanah kubur tanpa alas? Boleh, tak ada masalah baca talqin duduk atas tanah kubur direct pun tak apa. Tetapi cemalah baju kita nak buat semaya, lapiklah moleknya. Sebab baca talqin tak syarat, ada air semaya pun tak ada tak apa, tak ada air semaya pun tak apa, ngadak kiblat pun dak, bahkan membelakangi kiblat, ada najis pun tidak ada masalah apa. Apa perlu kita buat? Kalau kita putus asa dalam menghafal ilmu,
selalu rasa tak boleh je. Berarti usaha insya-Allah. Banyak mana dah soalan ini diajukan semenjak pada ulama zaman nu lagi dulu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam gapo, pokok dia pun pernah mengadu kepada guru-guru dia masalah ngapa ni, standard KL tu. Nah, ngapa? Siapa Imam Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Makki ataupun Al-Haisami pernah Ibnu Hajar Al-Haisami. Al-Haisami pernah mengaji sehingga ke sekali dia berhenti daripada pondok kerana payah ngaji ni, nak jadi orang alim lah, nak jadi orang bodoh tak apa, nak jadi orang alim ni sangat sukar. Maka dia tubik daripada pondok, gi betapa suluk ke diri, rasa serabut dah, putus asa, give up dah. Tiba-tiba dia tengok seekor sumuk naik satu batu. Naik acu sampai atas, buat jatuh. Dia pun tengok pula sumuk tu naik pula. Ada riwayat kata dia tengok titis air titis atas batu. Dia pun tengok. Dia tengok lama-lama batu tu jadi kelok berubah. Weh, dia kata batu ni keras kalau ni. Nya titik dia air yang lembut lama-lama jadi berubah. Otak ambo ni rasa tak keras sebab batu tu. Insya-Allah kalau ambo pergi mengaji lagi, tambah 40 tahun lagi insya-Allah jadi alim. Sumuk ni hok tak ada akal, dia naik pas jatuh pas naik. Maka ada orang ni Tuhan tak buka dengan cara mudah, Tuhan buka dengan cara payah. Nah, rezeki. Maka jangan cepat putus asa lah. Hok molek putus asanya daripada buat maksiat. Putus asa dah yang nak buat maksiat. Hok tu hok molek. Tapi kalau daripada nak jadi orang alim, nak jadi kebaikan, jangan cuba putus asa. Tu benda-benda tu kadang-kadang setan. Mari apabila cepat give up, cepat putus asa dengan ketaatan, dengan ibadat. Saya nak tanya beza orang mukminin dengan orang mukminin dengan orang-orang bukan Islam. Orang mukmin ni orang Islam lah, orang beriman. Orang bukan Islam, orang bukan Islam lah. Gitulah jawapan dia nya. Kau ke mana lagi? Tak gitulah. Ada kosong wajib, mandi wajib, tidak masuk air dalam hidung. Ya. Pendapat dalam mazhab kita tidak wajib masuk air dalam hidung, hak kuasa sahih ni saja. Ni saja. Ni saja nah. Mulut pun ni saja. Dalam hidung dengan khoma wajib ke tak? Tidak wajib dalam mazhab kita. Kerana hadas ini benda bersih. Maka cara memandi junub pun tidak terlalu syadid seperti bab najis. Kalau bab najis, ada najis dalam mulut batas maya sebab dia kira zahir kalau bab najis. Maka dalam mazhab kita sekalipun tidak wajib mandi junub, masuk ke air ke dalam hidung dan mulut, tetapi sunat. Sunat kita khoma, sunat masuk air dalam hidung. Kerana dalam mazhab Hambali wajib khoma mandi junub. Kalau tak khoma, batal mandi junub tak sah kerana mulut dikira anggota zahir. Khoma yang masuk air dalam hidung. Macam mana cara nak minta maaf dengan orang jiran atau saing kalau dah suuzon? Pergi minta maaf lah berapa kali hamba royak dah. Biarlah kena napa 2 3 4 kali, akhirat selesai masalah. Adakah sah bertunai secara online? Berhubung secara online ni. Lepas ni nikah secara online, tidur secara online, semua online berlaku. Makan nasi kerabu secara online, bertunai secara online. Tengok muka masya-Allah, orang rumah hamba super Korea. Jumpa secara live. Super besi karya. Nampak bukan Korea, besi karya. Tak ada apa. Dia kata masa duduk online tu dia kata dia duduk di Taiwan. Korea, Taiwan. Gi jumpa orang Taiwan tu ya sebenarnya. Kat bacok tu ya. Kecil SSSS belaka. Banyak tipuan secara online ni. Maka buat secara jujur lah, secara live. Contohnya seorang laki-laki melamar perempuan dengan cincin digital alam maya. Jamai Amerika ke. Lepas ni makan nasi secara maya. Kekoh angin, kerop kenyai. Lepas ni kenyai secara maya. Yang ada dalam aplikasi dating dan si perempuan menerima laporan cincin itu. Adakah sah pertunangan demikian? Mohon pencerahan ustaz. Tino pun pakai cincin. Pop kena karet. Nyetok kena karet. Nampak? Kita ingat cincin sungguh. Apa? Ada elektrik situ. Kita nak kata sah dah sebenarnya. Tetapi benda yang melalui lagu ni takut ada unsur penipuan. Berjaga-jaga. Loni ke. Bahagia alat make up saja tu orang make up tu mokcik umur 80 jadi umur 18. Nyo make up dia. Pokcik ni umur 120 supaya umur 25.
Ni tubuh sadar, pakai lembek perut kena tipu dengan lagu tu. Jadi kita kata sah tapi banyak tipu sikit dalam online ni lagu tu. Nak kata tak sah tu sah, tak ada masalah Macam mana cara nak batalkan nazar? Saya nazar sembelih lembu tapi tak sempat nak buat sebab kekangan masa dan keuangan. Tak boleh buat lagi, tak usah buat lagi. Kita wajib kena buat apa yang kita nazar. Apabila cukup syarat, kita ada duit, dah tak mampu lagi. Lembu tu berapa? Ya lah ni, misalnya 5,000 seekor lembu. Tak ada pitih lagi. Saya nazar boleh dah. Saya nazar misalnya kalau saya lulus lesen kereta, saya nak melih lembu. Semangat benar dia. Lulus lesen kereta itu. Pitih tak ada. Lagu mana? Tak apalah, nanti ada pitih baru itu. Macam mana nak bayar hutang orang yang dah meninggal dunia? Adakah hutang dikira lunas jika membayar kepada arwah anaknya? Sudah. Membayar kepada arwah. Bila masa dia boleh saing dengan arwah pula yang ini? Kau silap baca. Adakah hutang dikira lunas jika membayar kepada arwah anaknya? Anak arwah dia. Anak arwahnya. Salah juga. Hak penting bayar ke orang hidup, orang mati. Boleh ke tak? Ya. Kira lunas dah tu. Kita hutang dengan ayah dia, tak mampu ketika ayah dia hidup, maka kita masih hutang. Maka hak hadiah dia berpindah kepada hak pesaka. Seolah-olah kita macam hutang dengan anak dia, maka kena bayar kepada anak dia. Ada orang ni dia cakap dia mimpi Malaysia diserbu. Lepas tu dalam mimpi dia jumpa Nabi Muhammad. Adakah mimpi tu benar? Tahu. Hamba ni bukan kajian hamba bab mimpi ni nak mengesahkan mimpi benar kau salah. Lah ni macam-macam orang mimpi Ultraman, mimpi Avengers. Dok tengok Avengers, mimpi cerita combat ya kata dok main combat lah macam-macam. Mimpi go ni. Maka kadang-kadang benda ni main tidur. Malaysia diserang, Malaysia di gapo dia. Dah dok tengok cerita perang macam Cutera tengok cerita Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad lah. Ni kata capur. Lepas tu mimpi jumpa Nabi pula. Tak tahu hamba. Cuma mimpi temu Nabi ni katanya ulama. Kalau betul lah. Betul. Kalau dia mimpi sungguh lah. Kalau dia mendakwa pada tak mimpi dia kata tu dosa dia lah. Menipu lah maksud dia. Dia menipu lah. Tapi nak kata pasti mimpi tu betul. Tak boleh. Bergantung kepada dia. Kalau betul dia mimpi Nabi. InsyaAllah betul. Macam contohlah, kerja duduk bahagian kaunter. Boleh kau petugas kaunter itu tetapkan harga upah? Macam contoh kahwin nak buat rotek. Dia cah RM 10 hiasa. Minta penjelasan supaya dapat berhati-hati bab upah. Takut jatuh syubhat aras sedangkan petugas kaunter dah dibayar gaji oleh pekerja. Gini. Masalah kita di kaunter kerajaan. Kita ada gaji dah. Tetapi dia panggil tip dah tip. Tik ni ngupah peribadi pula. Nampak demo memang ada gaji dah tapi saya nak bapa awak layan saya sungguh kata. Saya nak buat lesen siap awak belanja nasi khabu gapo dia. Nyaku awak. Saya pun belanja. Tik dia panggil. Macam kita kerja hotel juga. Kita kerja hotel misalnya. Apabila kita nampak kita ada gaji dah tapi pelanggan nampak bagus awak akak beg saya, akak teruk saya apa semua. Jadi bagus biar. Yo pun duit tik. Hak ni dia kata saya tetapkan. Maknanya sekali pengurusan saya tu 10 riyal. Tengoklah kalau dia dibenarkan untuk atas nama upah tu, maka boleh. Boleh ambil tak ada masalah. Tapi kalau tu dia kata jangan terima sebagai upah, tak dibenarkan upah, saya dah gaji dah, tak boleh ambil. Tapi kalau tu dia kata awak cahlah, gau upah awak gapo semua, standard awak kerja ni gapo dia, servis awak kau gapo dia, entahlah, boleh tak ada masalah apa. Ustaz ada kelebihan ayat Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 100 kali sehari. Tak tahu gapo dia. Biasa orang lepas pada semaya ambil tangan letak dada baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 7 kali saja. Hak ni 100 kali bisa lagi kali. Nak suruh ketenangan lah zaman-zaman tekan ni moleklah. Boleh kau tak mulakan pembukaan sesuatu acara live dengan bacaan Al-Quran sebab saya ada jual banda kat live. Pembukaan saya baca surah Al-Mulk, boleh kau tak? Tak apalah, tak ada jadi masalah ke apa dia. Sekurang-kurangnya orang dengar surah Al-Mulk tak apa dah. Boleh pala kau tak? Pala baca tak ada.
Sebab radio baca. Lepas tu pek doga boleh saya pasal. Pahala dengar ada. Kerana mendengar suara Al-Quran dapat pahala. Sekalipun perbuatan membaca dengan kaset tak ada pahala, sebab dia kaset tak ada pahala, tetapi mendengar itu. Sekurangnya sebelum dia mau tengok live kita, baca surah Tabarakah. Jerit moci tu. Oh. Tobek tu gak bandar dia, pala setan. Iya misalnya Jadi mak boleh tak ada masalah gapo dia nah. Tapi nampak pelik sikit kejutlah orangnya. Boleh kodok terangkan tentang mandi safa yang orang dulu amalkan dan kenapa telah diharamkan. Mandi safa ini mandi pada hari Rabu bulan safa. Bulan safa ini setengah ulama menyatakan hari bala sepanjang tahun. Bala dikumpulkan pada hari Rabu yang terakhir pada bulan safa, maka hari Rabu pada bulan safa susah sikit hari dia. Maka ulama dulu dia buat semaya hajat, baca pada air, minta supaya kita mandi, cucu kereta ataupun minum supaya selamat kita pada hari itu. Buat basuh kereta, buat mandi kau gapo. Maka dipanggillah upacara mandi ataupun ambil air semaya hajat tu dipanggil mandi safa. Benda itu semata-mata atas pendapat ulama saja. Ada ulama kata tidak ada. Ada ulama kata ada. Ada ulama yang kasyaf lah, yang Allah Ta'ala buka mata hati dia, dia nampak bala turun yang sangat banyak pada hari Rabu akhir bulan Safar. Maka benda ni tak boleh buat hujah, tetapi sebagai usaha dan ikhtiar kita. Pada hari Rabu bulan Safar ini, supaya jaga keselamatan, supaya berhati-hati, salah satu usaha pok kita, mandi Safar. Mandi supaya hilang, takut jatuh bala kau gapo dia. Tu sahaja. Bukan semestinya wajib kau gapo dia. Benda tu ijtihad ulama saja. Nak buat tak apa, tak si buat pun tak apa. Kau orang haram ke mandi sofa tu, tak tahulah takut ada unsur-unsur benda-benda hak tak comel ke ataupun hak haram ke tu Wahabi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.